لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Nazir, timbalan serta seluruh ahli jawatan kuasa, tidak lupa kepada pimpinan jamaah, Tuan Imam, begitu juga dengan muazzin kita, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang berkesempatan mendengar daripada jauh, apatah lagi yang berkesempatan bersama-sama pada pagi ini kita dapat mendengar daripada dekat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita sampai ke pagi ini masih dapat menghirup udara kurniaan Allah, dapat bernafas, dan kita mengharapkan Allah berikan kepada kita rahmat dan Allah berikan peluang sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang tak berapa lama lagi yang akan tiba. Hari ini pun kita nak buat gotong royong membersihkan masjid ini sempena dengan kita nak menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia itu, agar kita selesa beribadah dan kita buat semua dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit peringatan buat diri saya dan kepada seluruh yang hadir pada pagi ini. Pagi ini kita tak baca kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berhenti seketika untuk kita memperingatkan diri kita berkaitan dengan kedatangan Ramadan, persiapan yang patut dibuat. Lebih-lebih lagi kita tak berapa lama dah, berapa hari je lagi. Ini di penghujung Syaban. Tetapi dalam bulan Syaban ini pun kita dah mula mempergiatkan amalan. Cuma kalau kita merujuk di dalam beberapa hadis-hadis Nabi, kita tidak temui satu hadis khusus yang Nabi sebut pada bulan Syaban ni kena buat ini supaya kamu mendapat ganjaran yang sangat besar. Tidak ada. Nabi tak sebut khusus. Cuma secara umumnya apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu bila datangnya bulan Rajab, bulan Syaban, kita dah mula buat amal-amal kebajikan yang kita buat, kita teruskan yang kita dah buat, lipat gandakan supaya kita mendapat ganjaran pahala yang besar, dan ianya akan menjadi suatu yang akan membajai iman kita agar bila masuknya Ramadan kita tak letih, sebab kita dah isi dah kita punya kuasa kita, tenaga kita dengan kekuatan iman. Sebab banyak kali dah kita sebutkan bahawa yang menggerakkan kita, yang mengheret kita, yang bawa kita sampai duduk dalam rumah Allah, solat subuh di awal pagi ini bukan sebab tenaga. Bukan sebab tenaga, kalau nak ikut tenaga ramai lagi orang muda yang di luar sana yang patut datang. Tapi yang datang tengok otai-otai dah menyandar kat dinding dah. Yang muda duduk lagi lah bawah kain selimut. Padahal kain selimut tak sampai 1 kilogram. Tak larat tolak. Bila dia masuk gym, dia letak besi pemberat tu 25 kilogram tu. Tarik. Hebat. Hebat apa kalau kain selimut tak sampai 1 kilogram pun tak boleh tolak. Jadi kita nak sebutkan bahawa bukan tenaga tetapi kekuatan iman. Ini yang perlu kita bina pada bulan-bulan yang ada, sehingga bila datangnya Ramadan, maka ketika itu kita sudah bersiap sedia untuk memecut dalam melakukan ibadah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan yang akan datang belum tentu. Ni yang 2-3 hari ni pun belum tentu lagi.
Ya, ada kawan kita pada tahun yang lalu, satu hari lagi nak jumpa Ramadan, dah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dulu. Jadi nak sebutkan kesempatan yang ada kita kena manfaatkan. Cuma jangan kita terpengaruh dengan beberapa usul ataupun beberapa anjuran yang diberikan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Kononnya kalau beramal ini ya, pada bulan Syaban, bulan Rajab, ya, pada bulan Ramadan akan dapat banyak. Akan kita jumpa pada bulan Ramadan nanti keluar satu risalah yang sebut malam pertama dapat ini, malam kedua kalau datang dapat ini, malam ketiga dapat ini. Satu bulan tu siap. Ini tak ada hadis. Ya, tak ada hadis sahih pun sebut. Kalau kita buat yang tu tanpa kat masjid, nanti anak-anak muda datang, dia cek tengok senarai tu. Malam ke berapa? Tengok. Oh, malam ke-7 dapat bidadari syurga. Contoh. Dapat kekayaan. Malam lain dia tak datang lah. Dia datang malam ke-7 je. Sebab dia target tu dapat bidadari besok. Dia nak dapat bidadari apa? Kau semayang subuh pun tidak. Nak dapat kaya macam mana? Duk tidur kerja pun tidak. Bapak yang tua pula pergi kerja. Macam mana nak kaya? Maka sebab itu semua adalah benda-benda yang kadang-kadang kita tengok karut. Macam baru ni saya jumpa satu yang disebut bukan orang biasa, bukan yang jamaah-jamaah biasa. Ustaz pakai serban macam saya juga. Tuan-tuan pun saya ingat pernah tengok kot. Disebut dia dalam sosial media. Kalau kita beramal dengan kalimah ini, maka kita akan mendapat 1000 kebajikan. Sekali je sebut. Sebut sekali dapat 1000 kebajikan dan Allah akan mengampunkan dosa kita selama 1000 tahun. Untung ni. Saya ingat balik, saya ni rasanya tak sampai umur 70 pun. Mati dulu rasanya. Jadi kalau Allah boleh ampun dosa kita 1000 tahun, baik kita amal amalan ni je lah. Bukan lama pun, sekali je sebut kata dengan dia. Amalan ini ambil daripada mana? Dia kata amalan ini dapat daripada satu kitab dalam muka surat halaman 96 daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Daud. Saya tak kira lah Syekh Daud ke, Syekh Mat ke, Syekh Dolah ke. Yang penting kena faham Syekh Daud ambil daripada mana? Dia kata amalan ini diambil daripada kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab apa? Kitab Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud. Kitab Injil Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada khataman Nabi, Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terima tak kitab Taurat? Kita terima kitab Taurat. Kita terima kitab Zabur, kita terima kitab Injil, kita tak pernah tolak sebab ini kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul dia. Tetapi kena faham, apabila turunnya Al-Quran, lebih-lebih lagi turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan agama kamu bagi kamu. Sempurna, lengkap. Sebab itu tuan-tuan, bila turun saja ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Menangis dia ketika itu. Sahabat-sahabat lain tanya kepada dia, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Dia kata, bila mana turunnya firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku sempurnakan agama kamu bagi kamu, kata Allah. Bermaksud apa? Islam yang kita bawa, Islam yang kita perjuangkan ini sudah pun lengkap, tidak ada lagi kekurangan. Aku gembira sebab tu aku menangis. Dan aku menangis juga sebab apa? Bila Islam itu sudah lengkap, bermaksud Nabi akan meninggal.
Nabi akan wafat. Allah tak akan biarkan Rasulullah itu hidup selama-lamanya menongkat langit. Tak ada. Walaupun ada orang mendakwa dialah kerajaan langit, iaitu kerajaan ayah Pin, dia tak boleh tongkat langit. Nabi Muhammad pun akan meninggal. Maka Saidina Abu Bakar dah tahu dah. Maksudnya riwayat hidup Nabi dah tak lama. Sebab tu dia sedih, dia menangis. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu bagi kamu. Aku cukupkan nikmatku kepadamu. Nikmat sudah cukup. Cari saja. Ada. Cuma kadang-kadang kita malas mencari. Tapi Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Kadang-kadang orang tak cari pun dia bagi. Tapi sebagai hamba patutnya berusaha mencari nikmat yang Allah sediakan. Wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Maksudnya dah lengkap apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa mesti dirujuk dengan apa yang ada dalam kitab Taurat? Salah ke kita rujuk dalam kitab Taurat? Salah tak salah, tapi cuba bandingkan tengok. Pertama, Al-Quran dah lengkap. Yang kedua, sahabat Nabi Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Saidina Umar pernah bawa satu lembaran kitab Taurat. Datang berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca lembaran kitab Taurat itu. Nabi dengar Saidina Umar baca kitab Taurat. Lalu kata baginda Nabi, "Wahai Umar, kamu kagumkah? Kamu kagumkah? Demi Allah," kata Rasulullah, "andai kata Musa," iaitu Nabi Musa alaihi salam, "andai kata Musa alaihi salam itu masih hidup sampai ke hari ini, Nabi Musa pun akan mengikut ajaran syariat yang ada di dalam Al-Quran yang aku bawa." Nabi marah Saidina Umar baca kitab Taurat. Hebat sangatkah kita jadi ustaz pakai serban macam ni, kita pula rujuk kitab Taurat? Faham sangatkah kitab Taurat? Bandingkan dengan diri Saidina Umar, kira-kira rasanya Saidina Umar lagi faham. Tetapi Rasulullah larang Saidina Umar baca kitab Taurat. Kita pula jadikan rujukan amalan seolah-olah yang ada tidak lagi lengkap. Masih kekurangan yang ada dalam Al-Quran. Melainkan kalaulah dalam penulisan itu dia menyatakan, Nabi SAW menyatakan amalan ini pernah diamalkan, pernah dibuat oleh Nabi Musa AS, apa yang ada dalam kitab Taurat. Kalau Nabi sebut begitu, ini pakai mencedok bubur. Baca sekali dapat pahala 1000 kebajikan. Tu kecil lagi tu. Yang paling besar apa? 1000 tahun Allah ampunkan dosa. Oh, seronok. Baca sekali, malam besok pergi cari perempuan, pergi karaoke. Tak apa, 1000 tahun. Ni baru satu malam ni buat dosa. Allah ada lagi 900,009. Oh, dia kira macam tu. Nah ya. Sebab tu kena faham. Ya? Jangan kita terpengaruh dengan benda-benda yang ni. Buatlah amalan. Kerana kita ni ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita tak boleh lari daripada Al-Quran. Sebab itu sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dulu dia ni penggembala kambing. Bila dia masuk Islam, tak lama kemudian dia pergi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak berkhidmat kepada kamu. Aku nak jadi budak suruhan kamu. Jadi kamu suruhlah aku buat apa pun aku akan buat, asalkan aku dapat redamu. Bila aku dapat reda daripadamu, ya Rasulullah, bermaksud aku dapat reda daripada Allah Subhanahu wa taala." Jadi dia mula bertugas. Jadilah pembantu Nabi. Ni bukan pembantu macam hari ni. Ya, menteri-menteri dia ada pegawai khas dia, ya. Dia ada setiausaha sulit, setiausaha peribadi, setiausaha politik. Ini bukan. Ini mereka ni semua dibayar gaji. Besok bila dia hangat hati, dia lari pergi duduk kat orang lain, dia kecam balik majikan dia. Sahabat tidak, dia pergi berkhidmat sepenuh masa nak cari redha Allah. Jadi bila dia berkhidmat ni,
Dia ni antara orang yang Nabi percaya. Sehingga kan Nabi beri satu panggilan, julukan orang bagi kepada dia. Sebab Nabi percaya sangat. Dia dianggap sebagai sahibul sirri Rasulullah. Iaitu orang yang mendapat kepercayaan pada baginda Nabi SAW. Sebab dia boleh masuk bilik Nabi. Dia kalau Rasulullah tidur, tertidurnya Rasulullah, dia boleh pergi kejut Nabi. Bangun. Orang lain tak berani. Tak mau kacau. Tapi dia ada kebenaran Nabi bagi. Jadi orang kepercayaan. Jadi sahabat-sahabat ramailah mengatakan bahawa Abdullah ibn Mas'ud ini, perangai dia, akhlaknya, tindakannya mirip betul dengan apa yang Nabi sebut. Nabi buat. Sebab ialah dia hidup dengan Nabi. Nabi nak keluar, dia akan ambil kasut Nabi letak. Nabi nak keluar, dia akan ambil tongkat Nabi, dia akan ambil siwak Nabi bagi. Itu tugas dia. Dan dia seorang yang sangat mahir tentang Al-Quran. Dia pernah menyebutkan, dia kata, aku tahu di mana letaknya huruf-huruf Al-Quran itu dan aku tahu sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Andai kata ada orang yang lebih tahu daripada aku, dia kata, aku akan pergi cari orang tu. Aku akan belajar dengan dia. Tu tengok sahabat, dia dah mahir dah. Tapi dia kata, kalau ada orang lain yang lebih mahir pada aku akan pergi cari dia. Dia jauh mana pun, aku akan belajar dengan dia. Kita orang Melayu, kau mahir pada aku santau kau. Kedai kau laris pada aku, siap kau. Ini orang Melayu, tuan-tuan Jawa okey lah. Inilah dia, kadang-kadang kita baca sejarah Islam tapi tak ambil pengajaran yang apa yang dibuat oleh para sahabat. Suatu hari dia duduk, dia bersama dengan kumpulan-kumpulan mereka ni dalam satu perjalanan. Tiba-tiba hari itu gelap. Gelap, tak nampak. Bila mereka dah sampai, tiba-tiba ditahan oleh pengawal. Ketika itu Saidina Umar ada. Tapi oleh kerana gelap, tak nampak. Lalu Saidina Umar beritahu kepada pengawal dia, cuba kamu tanya tengok kumpulan yang datang ni, mereka ni nak pergi mana? Lalu jawab kumpulan yang ada ni, dia kata kami nak pergi ke Baitullah, nak pergi ke Kaabah. Saidina Umar tanya, dalam kelompok kamu ni ada tak orang yang alim, yang pandai sikit? Nak pastikan yang pergi ni kena bagi adalah orang yang pandai. Kalau hari ni kita kata kalau nak pergi tu adalah mutawifnya yang akan bimbing. Ada tak yang pandai dalam ni? Mereka kata ada. Tapi tak sebut nama. Lalu kata Saidina Umar kepada pengawal dia, kamu tanyakan mereka ni ayat Al-Quran. Dalam banyak-banyak ayat suci Al-Quran ini, ayat manakah ayat yang paling kuat, paling hebat kalau dibaca? Lalu kata Abdullah ibn Mas'ud, dia yang bercakap, tapi tak nampak sebab dalam gelap. Dia kata ayat yang paling hebat, ayat di mana yang dinyatakan di sana tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Allah yang kekal. Dialah Allah yang tidak tidur. Itulah ayat yang paling hebat. Ayat mana tu? Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ingat tak ayat tu? Semua ingat belakang lah. Tapi bila sebut terjemahan tak ingat lah. Sebab kita selalu baca Quran, jangan tengok terjemahan. Ayat mana yang mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Surah Fatihah Ustaz. Yang tu jalan nasib baik. Sebenarnya ayat tu kita dah hafal lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu dia tidak tidur. Macam mana nak tidur? Mengantuk pun tidak. Ini ayat, kata dengan Abdullah ibn Mas'ud, inilah ayat yang paling mantap, paling kukuh, paling hebat. Sebab tu bila kita nak pergi mana-mana, jadikan amalan baca ayatul kursi. Ditanya lagi, tanya satu-satu kepada semua, dia boleh jawab. Saidina Umar pun pelik, hebat kelompok ni, aku tanya semua boleh jawab ni. Akhirnya dia tanya,
Ada tak di kalangan kamu ni Abdullah ibn Mas'ud? Sebab dia pun rasa pelik. Semua tahu ni, aku rasa ni Abdullah ada dalam ni. Lalu mereka kata, ada. Baru dia tahu, patutlah aku tanya semua tahu tentang Al-Quran ni. Itu Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah ibn Mas'ud ni yang menjadi pembantu Nabi ni, dia hidup sampai ke zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga. Bila mana dia hidup sampai ke zaman Sayyidina Uthman, dia sakit. Satu hari dia sakit. Bila dia sakit, terbaring dia. Dia ni bukan setakat hafal Quran, berani tuan-tuan. Berani. Bila orang katakan orang-orang Quraisy, dia tak suka dengar Al-Quran. Siapa baca Quran, mereka akan pukul. Jadi siapa yang ada sini yang berani pergi baca Quran, bagi mereka dengar sikit ayat suci Al-Quran. Orang kata, tak berani. Kalau pergi kan lagi kita kena pukul. Tiba-tiba jawab dengan Abdullah bin Mas'ud, ya, aku akan pergi bacakan. Dia pergi bacakan. Bacakan surah Ar-Rahman. Ayat 1 hingga ayat 4 je. Baru sempat baca. Ar-Rahman. Baru 1 sampai 4, orang dah balun dah. Bantai. Orang pukul. Habis luka parah. Balik. Orang tengok punya kesian dah. Lepas tu dia orang kata, macam ni tak boleh ni. Bahaya. Ya. Apa jawab dia? Dia kata, waktu aku bacakan ayat suci Al-Quran itu, aku nampak mereka ini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Dia bukan nampak makin besar, aku makin takut sebab mereka makin besar. Tak, dia kata waktu aku baca Al-Quran, aku nampak mereka ni makin kecil, makin kecil, makin kecil. Biarpun mereka pukul aku nampak mereka makin kecil. Besok aku akan pergi baca lagi, dia kata. Tu dia berani dia, Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu banyak hadis-hadis, dia meriwayatkan hadis Nabi. Dan bila mana dia dah sakit, nak menghadapi sakaratul maut, Sayyidina Uthman datang jumpa kepada dia. Sayyidina Uthman kata, nak tak aku arahkan mereka ambil gaji-gaji kamu. Ialah duit kamu berkhidmat dulu, kamu tak pernah ambil 1 sen pun. Hari ini kamu berada dalam kesakitan, kamu perlukan bantuan. Nak tak aku arahkan, keluarkan duit gaji yang kamu tak pernah ambil tu, berikan kepada kamu? Dia kata, tak perlu. Aku tak perlu semua tu, aku perlu redha Allah. Oh, kata dengan Sayyidina Uthman, kalaupun kamu tidak perlu, eloklah wang itu diberikan kepada anak kamu, supaya mereka ada belanja bila kamu dah tak ada besok. Dia kata, anak-anak aku juga tidak perlukan semua itu. Kerana aku telah mengajar kepada anak-anakku apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Iaitu ajarkan kepada anak-anakmu membaca surah Waqi'ah pada setiap pagi, supaya anak-anak kita beramal dengan surah Waqi'ah. Bila kita membaca surah Waqi'ah, maka Allah SWT akan membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Kalaulah Abdullah ibn Mas'ud mengajar kepada anak-anak dia supaya yakin dengan Al-Quran, yakin dengan apa yang Nabi sebut, bacalah surah Waqi'ah setiap pagi. Supaya apa? Allah memberikan rezeki. Bukan Allah beri gaji, Allah beri rezeki. Ramai orang tak bekerja secara formal. Maksudnya tak bekerja dengan majikan. Tapi makan tak dia? Makan sebab Allah berikan rezeki. Siapa yang datangkan? Allah. Sebab tu yakinlah dengan Al-Quran. Kita hari ini ajar tak anak kita Al-Quran? Kurang. Yang kita ajar anak kita apa? Engkau ada akaun TikTok tak? Dia tanya tu. Ada tak akaun TikTok? Zaman sekarang kena ada TikTok. Baru canggih. Anak pun belajar TikTok. Oh, buat TikTok macam ni. Sebab itu kita lihat di dalam TikTok yang ada ni, tak tahulah tuan-tuan pernah tengok tak? Tapi tuan-tuan jarang, sebab tuan-tuan selalu datang masjid. Saya banyak masa tengok TikTok. Kalau kita tengok TikTok ni, saya bagi tahu je, tapi jangan tengoklah. Kalau terpaksa tengoklah. Bila kita buka TikTok ni tuan-tuan, ya, bila kita buka TikTok ni, dalam TikTok tu Ustaz Azhar Idrus pun ceramah, Ustaz Kazim pun ada ceramah, Ustaz apa, ramailah ustaz-ustaz ceramah. Kadang-kadang kita nak tengok ceramah tu, baru scroll nak tengok.
Dia keluar TikTok orang lain. Tengok pula bini siapa pula bertonggek-tonggek bontot macam dengan kuali. Buah dada satu biji macam dengan nasi lemak RM4.5. Keluar kat situ. Yang peliknya, suami boleh buat tak tahu, isteri buat TikTok. Kadang-kadang suami join sama. Menari terhegeh-hegeh, meloncat-loncat. Allahu Rabbi. Sebab tu malam tadi kuliah saya di Shah Alam, saya beritahu kalau boleh bulan Ramadan ni kita jangan buka lah TikTok ni. Bukan TikTok tak baik, tapi orang yang menggunakan tu jalan yang tak baik. Sama dengan handphone. Siapa kata handphone ni tak baik? Baik handphone ni. Kita boleh telefon mak bapak yang duduk jauh di sana. Tapi tak, dia tak telefon mak bapak, telefon boyfriend dia. Telefon boyfriend dia, telefon lah, macam-macam lah. Yang mak bapak tak telefon. Okay. Sebab tu kita katakan kurang kalau TikTok ni. Dan bagi mereka yang selalu keluarkan di dalam akaun-akaun TikTok, mereka upload gambar-gambar, tolonglah bantu masyarakat Islam yang nak menghadapi puasa supaya dapat berpuasa dengan aman. Dapat berpuasa dengan sebaik mungkin, nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bagi tahu bahawa kepada mereka-mereka wanita-wanita, cik-cik, puan-puan yang suka buat TikTok tergedik-gedik, melompat-lompat, kena ingat. Bila mana kita pakai pakaian yang sendat, yang ketat, tunjuk bontot kat orang, tunjuk body kita kat orang, kata baginda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, siapa yang berpakaian tetapi bertelanjang, kata baginda Nabi, dia tidak akan mencium bau syurga. Bukan masuk, cium pun tak boleh. Pagi ni kita ada makan ke? Tak bau pun. Kalau tak dapat bau, makan pun tak dapat lah. Ya? Ini tak dapat cium syurga. Masuk lagi lah, tak boleh. Nak tunjukkan begitulah Nabi dah bagi tahu. Jadi kena jaga supaya jangan sampai kita tergolong ataupun ahli keluarga kita, saudara mara kita tergolong di kalangan orang yang tidak dapat mencium bau syurga. Carilah apa yang Nabi anjurkan. Nak dapat kebahagiaan, kata Nabi, cari 4. Antaranya lah banyak benda yang Nabi sebut. Tapi Nabi sebut antaranya nak dapat kebahagiaan, pertama sekali ada 4 benda yang kena buat. Arba'un min sa'adafi al-mar'i. Ada 4 yang kita kena dapatkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagia dalam hidup, bahagia dalam rumah tangga, bahagia dalam, orang katakan, kehidupan kita lah, supaya kita sentiasa rasa tenang. Apa yang Nabi sebut? Yang pertama sekali kata Nabi SAW, an takuna zaujatuhu salihatan. Iaitu kena dapatkan isteri yang solehah. Isteri kita solehah ke tidak? Bukan nama dia solehah. Ya? Kalau isteri yang ada itu solehah, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kena bentuk dia, didik dia menjadi isteri yang solehah. Isteri ni cerminan suami. Kalau isteri itu jadi solehah, maksudnya suami itu pun soleh dah tu. Tapi kalau suami nuk toleh, macam mana nak bagi isteri solehah? Jadi dua-dua kena ke arah kebaikan, insya-Allah. Bentuk-bentuk tak jadi ke ustaz, saya tegur berapa kali dah. Baru cakap 2 patah, 10 patah dia balas balik kat saya, ustaz. Saya tengking dia. Dia angkat kayu api nak pukul saya, ustaz. Ui, dahsyat betul. Kalau macam tu tak apa, jangan pening kepala, cari tambah satu lagi. Kalau berani lah. Tapi nak sebutkan sebenarnya bentuklah. Kerana kalau kita membentuk ini ada kaedahnya. Kita bentuk dia cara keras mana dia nak ikut. Ajaklah dulu, jom kita pergi shopping dekat GM. Hai bang, nak ajak pergi shopping kat GM? Jomlah pergi GM. Pergi sana, tuan-tuan, tampal kokyok kat kepala dia. Bukan kokyok beli dekat kedai farmasi tu. Kokyok duit RM100 tu tampal kat dahi. Sihat dia. Jadi bagi dia shopping RM200. Hari ni abang bawa kau shopping dekat GM. Besok ikut abang kita pergi shopping dekat surau dan masjid.
baru dia seronok sikit. Bila dah biasa macam tu, takkan tiap-tiap kali nak pergi surau masjid minta duit, kau ni pergi nak semayang, nak cari pahala ke, nak cari duit. Kalau kau cari pahala, tak perlu duit, carilah redha Allah. Lama-lama terbiasa, insya-Allah jadi baik. Jadi yang pertama Nabi kata, dapatkan isteri yang baik. Yang kedua Nabi kata, dapatkan anak yang baik-baik. Sebab anak yang baik-baik ni, walaupun di belakang kita dia akan berdoa. Walaupun di belakang kita tak nampak, dia tetap berpuasa. Walaupun di belakang kita tak pantau, dia tak abaikan semayang. Itu anak yang baik. Wa auladuhu abraran. Anak yang baik. Yang ketiga kata Nabi, dapatkan teman-teman, sahabat-sahabat yang baik-baik. Alhamdulillah kita ada kawan-kawan kita yang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi itu penting tu. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, rezeki itu kalau boleh, dapatkan rezeki itu rezeki yang berdekatan. Tak payah kita nak pergi cari jauh-jauh. Saya terpaksa meninggalkan negara, pergi bertugas di Yaman, di Dubai. Gaji 60,000 sebulan. Ya, 60,000. Tapi kita terpaksa tinggal anak isteri, terabai di kampung halaman, kita pergi di sana. Jadi sebab tu Nabi kata, rezeki yang berdekatan itu akan mendatangkan keberkatan. Jadi dalam konteks ini nak sebutkan bahawa apa yang penting kena ada ilmu baru kita faham. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak faham macam mana keberkatan, macam mana nak carikan kebahagiaan. Samalah dengan ni Ramadan ni. Ramadan ni tuan-tuan dah berapa lama dah kita puasa. Masih lagi ada yang tak faham, tanya soalan, kadang-kadang soalan yang ulang-ulang tahun lepas. Tapi tak apalah, paling tidak dia tanya juga, dia nak faham daripada. Dia kata, malam tadi saya bersama dengan isteri saya, pasangan saya. Letih Ustaz. Tidur, tak jaga. Sahur pun tak bangun Ustaz. Bukan sahur aja, subuh pun hancur. Jaga-jaga hang kau pukul 8.30. Itu pun dah bising sebab orang nak gotong royong. Contoh bulan Ramadan. Jaga pukul 8.30 Ustaz. Mandi wajib pun tak lagi. Apa yang boleh buat sampai dah pukul 8.30? Lain pada cakap ke isteri kau pergi masak Maggi. Kita makan Maggi jalan pagi ni. Bang, bulan puasa ni bang. Yalah, kita tak mandi wajib. Nak puasa macam mana? Dia ingat nak puasa kena mandi wajib. Orang perempuan yang datangnya haid, uzur, ialah daripada awal dia tak boleh berpuasa. Tapi bagi orang yang dalam keadaan suci, malam tadi dia bersama dengan pasangannya, tak sempat mandi wajib, yang tak boleh solat. Sebab apa nak solat? Kena dalam keadaan yang tidak berhadas. Tapi dalam berpuasa, dia boleh berpuasa. Ini tak, dia pukul muat sama je. Loh, saya ingatkan tak payah puasa sebab semayang tak boleh. Bukan main ingat-ingat, sebab tu kena belajar. Nabi sebut apa? Nabi sebut wailul liman la ya'lamun. Ni, Nabi sebut wailun liman la ya'lamun. Iaitu kata Nabi SAW, celaka bagi siapa yang tak mengerti. Tak nak ambil peduli. Buat tak tahu je. Tak apa, saya tak tahu. Memanglah kita tak tahu, tak apa. Tetapi kecelakaan, berdosa. Sebab apa? Sebab kita tak berusaha nak ambil tahu. Nabi dah sebut dah, wailul liman la ya'lamun. Dan paling berat lagi, kata Nabi, wa wailul liman alima summa la ya'man. Iaitu amat berat kecelakaan lagi kepada mereka yang dia dah tahu tapi tak nak beramal. Tahu tapi tak nak buat. Lagi bahana. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, apa kata Allah? Allah sebut di sana, di dalam surah As-Saff, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar azab siksa bagi orang yang bercakap tapi dia tidak buat. Jadi sebab tu kita orang Islam ni tuan-tuan dah tahu banyak dah. Bulan puasa datang Ramadan, kena buat apa? Wajib berpuasa. Semua dah tahu. Kalau ada lagi dia kata, kena puasa ke bulan Ramadan ni? Ulama kata apa? Ulama kata hukumnya kafir. Orang yang tidak membayar zakat. Sebab hukum zakat tu semua dah tahu. Orang yang tak puasa, dah tahu dah bulan puasa ni memang pun kena puasa. Bulan Ramadan kena puasa.
Dia buat macam tak tahu. Padahal hukum tu dah diketahui umum. Dia sengaja buat tak tahu. Sebab tu ulama kata hukumnya boleh jadi kafir. Jadi kesempatan yang ada ni tuan-tuan, kita nak sambut Ramadan tak berapa lama lagi. Persiapan yang kena buat sekarang dan juga diteruskan pada bulan Ramadan yang boleh saya sebut dalam waktu yang ringkas ini, iaitu pertama sekali tuan-tuan, perbanyakkan kita beristighfar kepada Allah, minta keampunan. Sebab Nabi sebut siapa yang bila datang bulan Ramadan dia tak dapat keampunan daripada Allah. Datang bulan Ramadan, Ramadan datang dan tinggalkan kita. Kita masih tak dapat keampunan, rahmat daripada Allah. Inilah manusia yang bakal dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul akhirah. Akan dihumban dalam neraka Allah. Orang yang mana bila mana dengar nama Nabi tidak berselawat. Ini juga antara orang yang akan mendapat kecelakaan. Bulan Ramadan, bulan yang paling banyak kita dengar selawat. Jadi, berselawatlah ikut. Nak didik anak-anak kita, cucu kita berselawat, ajak datang bulan Ramadan ke surau masjid. Bila muazzin, Tok Bilal melaungkan, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakat ramai-ramai. Cucu balik rumah tanya, Atuk, apa hal jadi orang pekat menjerit? Jadi, pakcik tu sebut seorang-seorang, lepas tu orang pekat menjerit. Kenapa? Bukan menjerit, itu orang berselawat. Bila kita berselawat kepada Nabi, dapat ganjaran sangat besar. Berapa banyak tu? Lebih besar daripada hadiah yang dimenangi oleh juara anugerah juara lagu. Sebut yang tu pula dah. Hebat orang Melayu kita ni. Sembahyang Jumaat kena cucuk booster baru boleh. Nak masuk juara anugerah juara lagu tak payah cucuk booster. Padanlah dengan syarikat-syarikat Melayu haprak tu pun. Bila ada program maksiat macam tu, anugerah juara lagu, taja, kita menaja untuk pemenang kita bagi 100,000. Untuk naik juara kita bagi berapa puluh ribu. Hebat tu, banyaknya duit kau. Datanglah bagi dekat masjid surau ni bulan Ramadan ni. Orang nak buat majlis buka puasa, itu lebih berkat daripada menaja majlis maksiat. Yang tu dia tak nak taja. Dia nak taja program maksiat. Sebab apa? Lagi ramai orang buat maksiat, aku lagi glamour. Carilah glamour di dunia. Besok senang malaikat kenal kau untuk diheret oleh malaikat Zabaniah ke dalam neraka Allah. Sebab tu kena ingatlah balik. Tapi itulah kadang-kadang kesian dekat pemilik syarikat ni, kadang-kadang mereka pun bukan faham. Yang faham pun duduk diam. Mufti-mufti pakat duduk diam. Menteri agama pakat duduk diam. Patutnya Menteri Agama berilah pandangan. Ini dah diam habis. Dulu menyingar bukan main. Bagi kat saya 5 hari, saya ubah. Ubahlah kau. Sekarang siapa yang berubah? Sebab apa? Takut hilang jawatan. Nabi suruh kita banyakkan berselawat. Jadi bulan Ramadan, banyakkan selawat kan banyak. Gunalah selawat manapun. Yang penting berselawat. Yang kedua, pada bulan Ramadan, bermula pada bulan Syaban ni, perbanyakkan istighfar. Baginda Nabi beristighfar 70 kali satu hari. Jadi kita ni tidak maksum, tak terpelihara. Tolong banyakkan istighfar. Istighfar pun banyak versi. Astaghfirullahaladzim. Naik sikit lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu. Naik sikit lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal qataya, Rabbi zidni ilman nafi'a. Itu pun istighfar. Tapi kata baginda Nabi SAW, aku gemar akan sayyidul istighfar. Nabi suka kalau siapa yang melafazkan sayyidul istighfar, sebab di sana adanya nama-nama Allah.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahadika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi kata, aku suka siapa yang melafazkan sayyidul istighfar. Jadi lafazlah, bukan panjang pun, panjang lagi lagu Rahana Jalil. Yang akhir saya nak sebutkan, perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Kerana apa kata baginda Nabi? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Sebab siapa yang membaca Al-Quran pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, Al-Quran itu akan datang, kata baginda Nabi. Dia akan memberi syafaat. Dia akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada ashabi, kepada sahabat dia. Siapa sahabat dia? Orang yang baca tu sahabat dia. Kita bangun pagi, belum bercakap dengan siapa-siapa, bercakap dulu dengan Al-Quran. Belum dengar orang lain bercakap apa-apa, dengar dulu bacaan ayat suci Al-Quran. Belum tengok siapa-siapa, tengok dulu ayat suci Al-Quran. Sahabatlah kita dengan dia. Maka di akhirat besok Nabi kata apa? Nabi kata Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada kita. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni banyaklah membaca Al-Quran. Tak boleh baca banyak, baca sikit. Ya, tak peduli, yang penting kita baca. Dan bila kita buat majlis tadarus, kalau boleh ajak sama-sama kawan-kawan kita yang baca Al-Qurannya pun tak berapa baik, ajak juga. Tak apalah KPA duduk sebelah, dengar je. Kalau KPA tak boleh baca pun tak apa, duduk dengar. KPA dapat pahala dengar ni KPA. KPA kata, saya nak baca juga tapi tak berapa pandai lah. Tak apa, KPA baca je 2 ayat. Dia baca 2 ayat, okey, kita sambung. Sagi orang lain sambung satu muka sampai dekat dia. Dia baca 3 ayat dah teruk, nampak ni. Okey, kita sambung dengan apa pula, sambung. Kita bagilah dia baca setakat mana yang boleh. Yang penting bagi dia bersama supaya dia rasa dia juga dihargai. Jadi insya-Allah kita tidak pisahkan masyarakat kita dalam amal-amal benda yang baik. Wallahu a'lam, mudah-mudahan memberi manfaat buat diri saya dan kepada seluruh yang hadir. Apapun kita menyebutkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, dan selamat juga kepada tuan-tuan supaya dapat beramal mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam.